Palestin. Bagi pandangan kami, rakyat Malaysia, kami sangat menentang kekejaman Israel, kekejaman Zionis terhadap Palestin. Kami sangat menentang ini adalah genosid dan ini patut ditentang sekeras-kerasnya oleh seluruh dunia. Right? Ini genosid. This is not a war, this is a genocide. Isu ini melebihi merangkumi daripada isu agama ataupun regional. Dia merupakan isu kemanusiaan lah. Dan saya rasa kita semua, tidak kira agama, bangsa dan negara apapun, perlu menunjukkan solidariti kepada pihak yang tertindas iaitu pihak Palestin untuk bangkit melawan opresor Israel. Isu ni adalah isu global, isu kemanusiaan yang kita sama-sama perlu cakna dan kita zahirkan sokongan. Kita harapkan supaya segera dapat mereka diberikan keamanan dan gencatan senjata dapat segera diadakan, dan kita harapkan mereka dapat tanah air yang merdeka seperti mana negara kita Malaysia, insyaAllah. Apa yang kita perlu tunjukkan di Malaysia ialah sokongan dan juga doa. Sebab mereka di sana, mereka faham yang kita sini ada komitmen dan kekangan masing-masing, tapi apabila mereka melihat sebagai contohnya kita pada malam ini berkumpul ramai-ramai memberi sokongan, mereka sangat rasa rupanya ada di hujung dunia mereka yang bersama dengan aku. Jadi mereka akan menambah kekuatan dan akan merasa tidak keseorangan dan mereka akan rasa kuat untuk menempuh ujian ini. Itu satu, orang kata, jenayah kemanusiaan yang besar, yang mana peperangan ini mereka bukan berperang antara tentera, tetapi mereka dah menyasarkan kepada orang awam. So dia dah melibatkan jenayah peperangan yang kita harus tentang, kita harus bangkit untuk kita menyuarakan bahawa kita tidak sama sekali menyokong ataupun tidak sama sekali membiarkan ia berlaku begitu sahaja. Rakyat Palestin berkorban memelihara, mempertahankan Masjid Al-Aqsa yang sepatutnya adalah masjid pertama untuk umat Islam, yang sepatutnya dipertahankan oleh seluruh orang Islam di dunia ini, tetapi tanggungjawab itu diambil oleh orang Palestin. Jadi kita sebenarnya di Malaysia ini, saya nak kata kita berhutang dengan rakyat Palestin atas pengorbanan mereka. Saya menyarankan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama kita berikan sokongan, solidariti, berdoa, memberi sumbangan agar apa yang berlaku pada hari ini, kezaliman, pencerobohan itu dapat dihentikan segera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين في كل مكان في كل زمان اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersolidariti bersama Palestin pada hari ini dan selama-lamanya insya-Allah. Saya Hafid Olsen, saya Irfan Syimester. Dalam cuit sikit serentak pastinya kami akan bawakan kepada anda pendedahan tentang apa yang sedang berlaku di Palestin, dan ini bukan sahaja merentas agama, ianya berkaitan dengan kemanusiaan sebenarnya, dan kita perlu untuk lihat bagaimana penderitaan mereka ini perlu kita sama-sama sokong, dan kita jangan pernah leka untuk sentiasa berkongsi tentang apa yang berlaku di sana, Hafiz. Sudah memasuki hari ke-21 ataupun 3 minggu sudah pun peperangan berlaku. Sebenarnya kalau mengikut faktanya sudah berpuluh tahun. 75 tahun sudah rakyat Palestin, penduduk di Gaza khususnya telah pun dibantai oleh Zionis Israel ini, dan inilah
kita sebagai umat Islam, dan bukan setakat Islam sahaja tetapi seluruh rakyat yang mempunyai hati nurani dan juga nilai kemanusiaan yang jitu dan tinggi ini perlu bersolidariti bersama saudara-saudara kita di sana. Dan kita bawakan kepada anda yang memulakan dengan baca doa. Alhamdulillah, kita perkenalkan kepada anda Ustaz Nabil Ahmad, pendakwah dan juga motivator. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kali terakhir ke Gaza tahun 2013. Alhamdulillah. Ketika perang, lepas perang. Lepas perang. Kita akan cakap lanjut dengan perkara itu. Dan Ifan, seorang lagi kita bawakan juga pernah ke Gaza. Terakhir 2013 juga. Katanya Yat Hamzah, selebriti, apa khabar? Lama tak jumpa. Alhamdulillah. 2013 betul? Ya betul, sihat. 2013 betul. Dengan anak saya dulu. Dengan anak. Sekarang pun anak dah besar ya? Anak tu dah form 1 dah. Masa 2013 dia 3 tahun. Kalau diberi peluang nak pergi lagi? Sekarang juga saya nak pergi. Alhamdulillah. Wallahi, saya dah tengah minta green light daripada suami lah. Suami kata kalau nak pergi, kita pergi sama-sama dengan dia. Kita bawa kami sekali nak pergi juga. Ikut ya? Ya, kita bersama dengan Cikgu Zaid yang merupakan seorang penstreamer permainan video. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dibawakan oleh Cikgu sebenarnya sangat menarik ya? Betul, mungkin ramai yang macam kenapa ada Cikgu? Kenapa Cikgu Zaid kat sini? Penstream video, permainan game dan sebagainya. Kita akan ceritakan kepada anda. Saya nak mulakan dengan Ustaz terlebih dahulu. Kita tahu ya, baru-baru ini ada perhimpunan besar-besaran di Axiata Arena disebut oleh Perdana Menteri dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka, ataupun bahasa Inggerisnya from the river to the sea, Palestine will be free. Istilah ataupun perkataan itu, apa sejarah sebenarnya untuk kita fahamkan tentang solidariti kita ini? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat, rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih Hafiz, terima kasih Irfan, Ya dan juga Cikgu. Kita perlu sedari bahawa hakikat kita berada di muka bumi adalah sebagai khalifah, memakmurkan alam dan menjalankan tugas dan tanggungjawab kita, iaitu untuk menyantuni seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Apa yang berlaku di bumi Palestin dengan slogan yang diperkenalkan itu sebenarnya adalah satu klimaks untuk kita kembali lihat tentang sejarah asal kenapa from river to the sea, Palestine to will be free. Rupanya dalam situasi kita melihat bumi Syam itu sendiri yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis Nabi menceritakan tentang bumi yang penuh dengan kemakmuran, keberkatan dan kelebihan dan keistimewaan. Sebab itu bukan hanya sahaja bumi Palestin, kita ada Jordan, kita ada Suria dan beberapa negara lagi yang menunjukkan di sana tempat lahirnya para nabi dan tempat yang memulakan proses untuk penyebaran dakwah Islam itu sendiri, walaupun daripada para nabi yang sebelumnya. Yang paling penting nak disebutkan bahawa Palestin adalah satu wilayah yang besar yang bukan hanya di tempat yang kita lihat dalam peta saja. Rupanya daripada lautan Mediterranean sampailah ke kawasan Jordan, bukit sana. Itu yang disebut daripada river to the sea. Rupanya daripada laut Jordan tu sampailah kepada lautan itu di antara wilayah besar Palestin dahulu. Ataupun kita sebut wilayah Syam. Tetapi paling kita kena faham bahawa kenapa boleh jadi Palestin sekecil itu. Rupanya daripada gerakan demi gerakan. Daripada berpunca contohnya gerakan Zionis yang diambil perkataan Zion ataupun dalam bahasa Hebrew adalah Sion yang membawa maksud bukit. Memberi maksud bahawa dulu di Palestin ada satu bukit Jerusalem yang dijadikan sebagai satu tempat suci bagi penganut agama Taurat ataupun Samud dulu. Mereka menyatakan bahawa di situ adalah tempat yang paling suci, bukit yang akan didatangkan dengan Masih yang akan datang, maka di situlah tempat yang mereka perlu dapatkan kembali. Maka bermula dengan pemahaman, akhirnya datangnya kelompok politik yang mendatangkan satu stigma untuk mendatangkan kemarahan di kalangan penduduk Yahudi asal supaya mereka dapat menjarah kembali bumi Palestin. Akhirnya jadilah seperti mana yang jadi hari ini. Itu sejarahnya. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita di gambar yang kita paparkan ini ketika Ustaz berada di sana, betul? Betul. Ini tahun 2013, selepas saja peperangan yang agak besar. Pada penghujung tahun 2012, 2013, masa itu Yat pun juga pergi. Tapi kami pergi dengan kumpulan MAPIM, Majlis Pembimbingan Islam, yang diketuai oleh Dr. Sani Arabi. Dan juga waktu itu bersama kami adalah Ustaz Nadi An-Nuri. Dan ini di antara tokoh-tokoh yang ada di sana yang sempat kami temu bual. Dan sekarang ini telah pun kembali ke rahmatullah. Rata-rata di kalangan mereka, ini tempat yang kalau kita boleh lihat, cuba tengok macam mana bumi Gaza yang dianggap sebagai tandus, kering kontang dan tidak ada apa-apa yang ditinggalkan, tetapi bumi ini yang Allah sebut di dalam Al-Quran, rupanya bumi yang penuh dengan keberkatan. Ini anak kepada Syekh Ahmad Ismail Yasin. Pengasas kepada Brigadier Izzuddin Al-Qassam, itu anak dia yang ketiga tak silap saya, namanya Abdullah. Meneruskan legasi. Betul. Dia pun masa hari kejadian, hari yang diserang Syekh Ahmad Ismail Yasin pada pagi subuh tersebut, dia pun ada, tetapi dia berada agak jauh.
yang terkorban bapaknya dan juga beberapa pengikut yang terdekat. Dia berada dalam beberapa jarak yang agak jauh. Dia pun terhumban jauh kerana dengan bom yang dibekalkan oleh pihak Israel ini, dan dia pun patah kaki. Dia cerita pada kami tentang keadaan macam mana ayahnya yang useless. Tangan tak boleh guna, kaki tak boleh guna, tapi ditakuti oleh pihak musuh. Sehingga kan pada tahun 1975 Zionis Israel ini masuk ke bumi Palestin sampai mengacu senapang ke kepala Syekh Ahmad Ismail Yassin. Ayah dia kata apa? Engkau nak tembak, tembaklah aku. Aku tak boleh buat apa. Kalau aku ada tangan yang boleh aku gerakkan, aku akan ketuk kepala kamu. Kalau aku ada kaki, lama dah aku terajang kamu. Tapi aku tak boleh buat apa. Kenapa kamu tak bunuh aku? Rupanya segala apa yang ada dalam minda Syekh Ahmad Ismail Yassin adalah merupakan pelopor yang mengatur strategi yang orang takut. Kenapa hebat sangat tentera Brigade Ansarudin Al-Qassam? Kenapa hebat sangat tentera-tentera Hamas ni? Sedangkan mereka dari sudut bekalan senjata yang terhad, dan kalau kita kata bilangan pun tak banyak. Tetapi kekuatan mereka kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Baik, itu perkongsian yang sangat menarik yang diberikan oleh Ustaz sendiri berkaitan dengan peristaan yang tengah berlaku sekarang ini dan bagaimana sejarahnya bermula, dan kita nak tanya kepada Kak Yat sendirilah kan. Pernah juga pergi ke Gaza sebelum ini, mungkin boleh kongsikan pengalaman, dan kalau kita lihat perbezaannya dulu dan sekarang bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Cuit sikit. Jangan sentap atas undangan ini. Saya sangat berbesar hati kerana saya sebagai salah seorang influencer dalam negara, dah banyak platform yang saya gunakan untuk meluahkan rasa hati saya. Ini berat sebenarnya, bukan saja sejak 7 Oktober yang lalu, tapi dah lama dah. Cuma skala yang skala ataupun saiz perang yang berlaku selama 75 tahun ni, dia ada kecil, ada besar, ada sederhana, dan yang terbaru ini memang dah maksimum lah bagi saya, yang paling teruk lah saya pernah saksikan. Allahumma salli ala Muhammad. Nak kata perbezaan tu memang sangat jauh lah. Kerana masa saya pergi dulu pun, sebab Gaza ni dia tak besar kan Ustaz. Dia satu orang kata semenanjung yang panjang, besar sikit daripada Allahumma salli ala Muhammad, Melaka dalam 300 lebih kilometer persegi, Gaza 365 kilometer persegi. Maknanya dia tak besar sangat, sederhana lah. Tapi memuatkan populasi sebanyak 2.4 juta. 2 juta lebih. Melaka 1 juta saja. Manakala itu pun dah padat. Itu pun dah padat. Maknanya kat sini kalaulah dibom, memang tak ada tempat nak berlari dah. Terlampau padat. Hospital, rumah. Saya pergi dulu, memang Ustaz pun dah nampak sendiri. Memang kami nampaklah rumah-rumah yang dibom. Tapi mereka ni, hospital dibom. Memang bukan barulah, kalau mungkin baru ni viral hospital Al-Ahli dibom, hospital Baptis. Benda ni bukan baru, dah lama. Cuma kita tak cakna betul-betul. Dunia belum betul-betul mengambil perhatian. Sehinggalah 7 Oktober baru-baru ini memang Allah memang bagi betul. Kata satu orang kata dia punya apa Ustaz, satu yang berlaku tu kita ada hikmahnya satu dunia. Betul. Kalau dulu mungkin saya tengokkan perubahan bukan saja di Gaza yang berubah secara fizikal dan mental. Seluruh dunia, kalau dulu memang boleh katakan berapa orang je yang ambil cakna ataupun program-program TV pun ataupun influencer dan satu dunia bukan macam okey perang biasalah, perang muslim biasa je. Tidak yang betul-betul berdiri gas sebagaimana pada hari ini, pada saat ketika ini. Sekarang ni sambil kita bercakap ni di Gaza sedang dibom bertalu-talu, kita tidur dengan lena, dengan khusyuk, dengan selesa. Namun di Gaza mereka dibom, pembunuhan beramai-ramai sekarang ni. Memang orang kata menurut sahabat saya Hamzah Darawi di Gaza dah tak dapat nak hubungi dia tadi. Memang lepas pengeboman malam tadi kita tengah tidur tu paling dahsyat kerana boleh nampak api di mana-mana saja. Kemudian dia putus segala internet connection dan mereka menggunakan bom fosforus putih yang nyata-nyata adalah satu jenayah antarabangsa dalam crime atau dalam war atau dalam peperangan. Mereka gunakan tu dan actually phosphorus bomb ni adalah satu kata serangan yang untuk memang kejam lah, untuk menghancurkan, mencairkan tulang dan organ dalaman manusia. Itu yang digunakan oleh rejim Zionis. Ini bukan perang, ini adalah genocide, ini ada holocaust, pembunuhan beramai-ramai untuk ethnic cleansing, menghapuskan Gaza, menghapuskan Palestin dari peta dunia. Dan sebab itulah kita wajib bangkit, sebab mereka yang dibunuh, yang ditindas saudara kita, bukan orang biasa-biasa.
kalau kita tidak ada hadirkan rasa sakit, rasa kebersamaan ni Ustaz, tak ada rasa bencinya aku, sakitnya hati aku, sedihnya aku, tak ada rasa tu, maknanya hati kau dah mati. Allahu Rabbi. Hati dah mati sebab kita ni semua satu saudara kan Ustaz, Muslim sedunia bersaudara. Jika kalau seorang sakit, semua sakit. Ya, betul. Cara kita bersolidariti ini pelbagai, ada yang menyalurkan sumbangan, ada yang pergi ke sana dan sebagainya, dan ini yang paling saya fikir antara yang paling unik dan juga di luar kebiasaan dalam menyampaikan solidariti Cikgu Zaid dalam melakukan solidariti melalui permainan game dalam talian ini. Mungkin boleh cerita penimpunannya bagaimana? Ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang kami buat ni sebenarnya bukan kali pertama event ni. Kami dah buat dah sebelum-sebelum ni. Dan pada tahun sebelum ni pun kami pun ada buat juga dalam game yang lain, game GTA. Cumanya tak pernah dapat lagi lah orang kata apa? Liputan yang luas. Masa tu pun tak viral. Tapi yang kali ni tak tahu, mungkin Allah nak tolong. Allah nak tunjuk kan. Dan saya pun tak pernah menjangkakan sebab game tu game kanak-kanak. Kan? Tapi apabila game tu dah meluas, nampaknya membuka mata seluruh dunia. Nampak potensi untuk apa kata kita boleh sebarkan dengan apa cara sekalipun. Kan? Apa yang kita termampu. Lagi-lagi sebab setiap macam apa community game ni dia ada dia punya community dia. Betul. Dia ada penonton dia, dia ada orang dia, dan apabila kita bawa kesedaran tu, orang kata awareness about humanity di dalam bidang tu, penonton-penonton yang ada dalam tu pun akan ni malah bila melibatkan anak-anak, ibu bapa dia pun sekali turut serta. Dan secara tak langsung luas dan mendapat liputan antarabangsa. Ini pun Israel cuak juga katanya. Cuak, ya, betul. Saya punya grup pun dah kena ban, saya punya YouTube pun kena ban, tak tahu kenapa, sedangkan kalau ikutlah bukan ada unsur keganasan. Ada kanak-kanak tengok comel kat watak, membawa mesej yang mudah tapi digeruni. Betul. Walaupun ia hanya perhimpunan yang aman secara virtual, tetapi ia masih menjadi satu perkara yang ancaman dan ketakutan buat mereka. Sentak habis. Sentak habis. Betul. Baru cuit sikit dah sentak habis dah. Okay. Baik, banyak lagi kita nak berkongsi selepas ini, pengalaman dan juga apa yang sekurang-kurangnya kita patut lakukan di Malaysia dan khususnya kita sebagai orang Islam ini. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Cuit sikit, jangan sentak. Jadi memperkasakan ekosistem atlet, 12 juta ringgit disediakan kepada Majlis Sukan Negara untuk maksud tersebut. 50 juta ringgit untuk menyenggara dan menaik taraf kemudahan belia dan sukan. Kerajaan akan terus menyediakan 50 juta ringgit bagi menggalakkan penganjuran acara sukan berprestasi tinggi. Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. There is also flagrant hypocrisy. Kalau dunia tidak berupaya, ialah dunia mengizinkan pembunuhan ramai-ramai. Bukan kita nak jadi jago atau kita tak peranan. Banyak masalah dalam negara pun Malaysia belum selesai. Jadi orang kata mengapa kita sibuk soal lain, tapi ini tanggungjawab kita. Sebab itu saya ambil waktu menemui sebanyak mungkin tokoh-tokoh daripada GCC tadi. Kesengsaraan dialami oleh masyarakat Gaza itu sudah tahap yang sangat parah. Jadi itu yang kita sepakat tadi bincang, dan pihak Mesir telah berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin
Baik, bertemu kembali dalam Cuit Sikit Jangan Sentap. Kita sedikit rasa galau, rasa membuat-buat hati bila kita melihat banyak tayangan video dan juga yang dikongsikan di media sosial dalam talian. Semalam digambarkan di Gaza adalah hell on earth. Dengan apinya, dengan terangan yang sangat dahsyat. Dan sebelum kita bergerak ke arah itu, saya nak kembali kepada Ustaz Zabirul. Sebab kita di Malaysia sebagai khususnya, saya melihat ramai yang mula mengatakan rasa serba nak makan, rasa serba nak berhibur dan sebagainya. Ini dikatakan sebagai guilty trip atau cuba salahkan diri sendiri. Dalam konteks ini Ustaz, adakah ada penjelasan yang jelas dalam Islam khususnya? Bolehkah kita melakukan perkara sedemikian atau sememangnya kita digalakkan seperti berpuasa untuk kita sama-sama merasai apa yang mereka rasa sebenarnya? Soalan tu dia bertitik tolak dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tak ambil rasa penting ataupun tak endah urusan hal yang kena pada saudara yang muslim yang lain, bukan di kalangan dia. So, kita nampak situasi yang berlaku hari ini bukannya main-main, bukan edit. Benda berlaku yang nyata, anak mati syahid, mak tak ada, ayah hilang. Kita tak tahu nak gambar macam mana. Kalau kita tidak merasakan perasaan seperti mana sahabat kita yang merasa di bumi Gaza, so siapa kita sebenarnya? Sebab tu bila situasi yang kita kata hari ini, kita nak kena boykot, kita nak kena untuk kurangkan berhibur. Cuba kalau kita di tempat mereka, apa yang kita buat? Tuan-tuan boleh, sahabat-sahabat boleh lagi kita nak, jom kita relax dulu, kita dengar lagu minum kopi dulu, minum kopi dulu, pergi layan-layan. Semua saya tanya ya dengan kawan-kawan kita di sana. Sudah pasti kalau tanya sana, sentiasa fikir bila aku nak syahid, bila aku nak syahid. Kita di sini bila aku nak senang, bila aku nak makan, bila aku nak enjoy. Kenapa kita tak merasakan seperti mana mereka rasa? Sebab tu dalam Islam supaya kita mengambil perasaan itu sendiri. Dan Nabi sendiri pun menyatakan bahawa kita ni adalah al-muslim lil muslim kal bunyan. Yashuddu ba'dhum ba'dha. Kita ni umpama satu binaan. Dan kita ni akan saling melengkapi antara satu sama lain. Kalau orang yang sakit, kita turut rasa sakit, berarti kita masih ada rasa sensitivity tadi. Macam Yak kata tadi. Kalau langsung tak ada perasaan itu, berarti kita ni bukan manusia lah ibaratnya. Binatang pun belum tentu lagi. Binatang pun sayangkan anak. Kita sendiri tu bila tengok, walaupun dia bukanlah darah daging kita, bukanlah keturunan kita, bukanlah cap adik-beradik kita, tetapi bila melihat tentang sifat kemanusiaan, fitrah manusia, tengok saja kekejaman, kita akan rasa sedih, kita akan rasa sayu, kita akan rasa ya Allah, tengok budak saya pun, tengok je budak, saya terbayang anak saya, tengok je perempuan, saya terbayang mak ayah saya dan sebagainya. Tengok je orang muda, kawan-kawan saya, adik-beradik kita rasa ya Allah, kalau aku di situ macam mana. Tapi kalau kita tengok dalam keadaan tidak ada apa-apa perasaan dan emosi, berarti apa yang sedang kita lalui. Maksudnya kita tidak menjiwai seperti mana sahabat-sahabat kita jiwai. Maka perlu ambil sama-sama cakna. Kalau tidak pun, kalau tak mampu untuk kita nak, contohnya nak pergi ke sana, paling tidak apa yang boleh kita buat, sama-samalah. Kita mungkin berpuasa di samping berdoa. Berdoa ni perkara paling mudahlah bagi kita semua. Jatuh orang mukmin. Duduk mana-mana pun kena angkat tangan, tak angkat tangan pun bila tengok ya Allah kesiannya, selamatkan. Itu doa juga. Jangan hanya ya Allah nak tunggu nak angkat tangan ambil wuduk, tak payah. Kita sebut je dalam keadaan kita tengok dan kita dengar cerita macam semalam dah terputus segala-galanya. Apa lagi yang mereka nak? Apa lagi mereka harap? Doa daripada setiap kita. Jom ambil peluang ni. Perasaan tu sama-sama kita rasa. Terzahirkan. Alhamdulillah majoriti daripada kita sebenarnya memang tengah merasakan apa seperti yang mereka rasa. Tetapi Ya Hamzah, ada juga setengah pihak yang merasakan konon-konon kita nak cuit mereka yang merasakan mereka ini perlu bersikap neutral. Dengan anggapan yang mereka ini tidak boleh memberikan apa-apa kesan terhadap apa yang tengah berlaku di sana. Jadi, Kak Yat Hamzah, boleh kongsikan tak kenapa kita perlu untuk bertindak dan untuk kita sama-sama sokong apa yang tengah berlaku di sana, yang keperitan yang mereka rasai, dan bukan hanya berdiam diri saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku jika apa yang aku katakan ini menggurus perasaan saudara-saudara kami di Palestin, ya Allah. Amin, amin, amin. Okey, macam ni. Neutral ni mungkin bagi saya lah kan, secara peribadi. Perkara lain ataupun isu lain, bolehlah kita nak neutral. Contohlah, politik ke, isu hiburan ke, pendidikan dan sebagainya lah. Boleh lagi lah kalau kita nak paksa untuk neutral. Namun, bila dah datang ataupun melibatkan isu kemanusiaan, isu akidah umat Islam, isu agama kita dipijat-pijat, diganyang-ganyang begini, there is no word as neutral anymore. Dah tak boleh dah letak neutral. Dia macam ni tak, umpama macam Allahumma salli Muhammad. Saya nampak satu video ni memang terlampau banyak kan Ustaz?
Betul lah Ustaz kata-kata kita tak ada rasa apa-apa tu, memang hati kita ni ada something wrong, kena servis. Video ni diambil oleh Zionis, rakaman jatuhnya satu bom daripada warplane mereka ke satu kumpulan manusia iaitu rakyat Gaza. Allah, saya memang tak boleh jatuh je, dia macam ambil masa beberapa saat sebelum jatuh, menggigil saya nak cerita ni. Saat dia jatuh tu bertebaran seperti semut. Kan semut kalau kita ataupun lipas ke ataupun haiwan-haiwan kecil-kecil tu macam tu bertebar. Manusia yang tercampaknya, yang berlarinya. Masa tu hati saya, jantung saya umpama terhenti. Dah tak ada neutral dah. Bila melibatkan akidah agama, bangsa kita, agama kita dipijak-pijak, tak apalah kalau orang kata kita ni hodoh, masakan kita tak sedap, kita tak cantik, kita tak pandai dan sebagainya. Namun jangan sekali-kali menghina agama, memijak-mijak agama kita. Dan isu kemanusiaan ni bukan lagi satu, betul lah, macam kita tak perlu menjadi Muslim untuk menyokong ataupun pro-Palestin. Kita hanya perlu menjadi manusia. Itu saja. Dahsyat sangat apa yang digambarkan dalam video itu dan dah tak boleh neutral. Sebab saya dengar ramai, even di Malaysia sendiri, orang Melayu Muslim sendiri yang mengatakan, oh ya, saya maaflah, saya neutral, saya tak sokong mana-mana, saya hanya sokongkan, saya nak damai je, saya nak kedua-dua pihak berdamai. Hello, get yourself educated sebelum berkata-kata begitu. Kalau kalian betul-betul belajar, buka kitab, buka sejarah, kalian tak akan tergamak cakap macam tu. Sebab Palestin ni itu tanah orang Palestin, diceroboh oleh Zionis bertahun-tahun, oleh puak Yahudi, kemudian dihalau, diceroboh, dihalau, dibunuh. Takkan orang nak diam je. Kita kalau kita macam Ustaz kata tadi, kalau kita tempat mereka ada, kita silalah ambil rumah aku, tak apalah aku ambil, aku lillahi ta'ala. No. Kau dah ambil rumah aku, betul kau pergi halau family aku, kau bunuh. Kau nak, lepas tu kau nak play victim, cakap kau, kita bila kita bertindak balas, kita pula dikatakan teroris. Wajib hukumnya untuk kita di manakah keadilan di dunia? Dah tak ada keadilan. Sebab tu kita sebagai rakyat wajib, tadi neutral lah, wajib bertindak, wajib bangkit untuk mempertahankan agama kita yang diganyang-ganyang sekarang ni. Dia orang mengganyang agama kita. Jangan ingat kalau Palestin selesai, tak selesai kita lagi ni. Umat Islam seluruh dunia belum habis lagi diganyang oleh so-called Zionis itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita nak Cikgu Zaid sendiri. Peta di Tanjung Emas. Kenapa Tanjung Emas sebenarnya yang ceritanya ni? Oh, yang map untuk Roblox tu kan. Game Roblox. Asal ideanya memang kita nak buat satu tempat yang boleh masuk ramai. Kalau kita join dekat map lain, dia hanya hadkan mungkin 20 orang, mungkin 10 orang. Jadi penyertaan tu agak sedikit. Dan biasa memang kami buat macam sebelum ni, kami pun pernah buat juga majlis sambutan Maulidur Rasul di dalam Roblox juga. Dan memang kita berarak ramai-ramai sambil berselawat. Kami pernah buat. Masya-Allah. Cuma biasalah tak viral lagi waktu tu kan. Sebab dia lebih kepada Maulidur Rasul. Dan kami ada dapat idea yang sama. Kenapa tidak kita gunakan ruang platform yang ni untuk kita guna maksimum 200 orang boleh masuk dan kita dapat hasratkan dalam bentuk macam itulah. Dan idea tu datang juga daripada daripada tim kami. Dan yang saya difahamkan juga untuk buat peta tu yang terlibat adalah anak-anak kita di peringkat sekolah, tak silap betul. Pelajar tingkatan 3. Yang 3? Ya, tingkatan 3 daripada MUA lah. Patutlah pilih Tanjung Mas. Saya kata kat dia daripada pilih nama tempat lain, ambillah nama tempat kau. Kan, naikkan je lah nama tempat tu. Itu nama dia Dataran Tanjung Mas tu dekat MUA. Dah popular Tanjung Mas tu. Dah popular. Dan apa yang berlaku semasa perhimpunan itu, dan tak silap saya ada juga bacaan kunut nazilah dan sebagainya. Ya, betul. Memang betul, saya sendiri yang bimbing tu. Sebab dia kalau tak ada orang bimbing, dia orang mesti boleh masuk. Tapi sekadar bersia-sia lah. Apabila saya buat live, dia orang ikut sekali, saya bawa pengisian kat situ, kita buat kunut nazilah. Baca kunut nazilah, kita berarak ramai-ramai kan. Itu pun ada yang dah cuak dah. Walaupun dalam game benda ni kan. Kita cuba sampaikan melalui medium situlah. Kita gunakan ruang yang ada tu untuk ni, dan dalam masa sama kita pun dapat didik masyarakat, terutama yang peringkat muda, kanak-kanak. Dia orang pun dapat tanya tentang apa doa ni, doa apa yang kita baca ni. Maka benarlah orang kata dikatakan sebagai bangsa Yahudi, Zionis ini adalah bangsa yang penakut. Sangat penakut. Okey. Baik, kita nak saksikan dulu bingkisan video perhimpunan aman untuk kita bersolidariti baru-baru ini. Jadi kita saksikan sedikit berkenaan dengan video berkenaan. Saksikan bersama dengan Syarul Islam. Silakan Syarul.
kami kepada rakan-rakan saudara di bumi Palestin. Perhimpunan Malaysia bersama Palestin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perkuatkan perpaduan kita, pertahankan kebebasan kita, dan angkat martabat negara kita. Isu Palestin sekarang ni perlu mendapat perhatian dunia dengan lebih mendalam dan lebih meluas lagi. Kita harus tahu bahawa isu yang melanda Palestin sekarang bukan isu yang baru dan dia bukan isu hanya satu latar masyarakat, iaitu masyarakat Muslim. Ia sepatutnya dilihat sebagai satu krisis global yang memerlukan satu penyelesaian permanen, satu penyelesaian tetap, dan itu harus kembali kepada akar permasalahan, iaitu pendudukan haram Palestin berdekad yang lepas. Dan ini perkara yang harus diiktiraf oleh masyarakat dunia dan harus diambil satu tindakan ataupun satu keputusan bersama yang menamatkan krisis yang menelan ataupun mengorbankan ribuan nyawa sejak lama dahulu. Kali ini nampak rasa macam teruk sangat. Saya rasa siapa saja yang punya sifat kemanusiaan akan merasai, tak kiralah dia Islam ke, dia bukan Islam ke, kan? Bila sampai tahap anak-anak dan juga hospital dibom, itu sudah melampaui daripada segala-galanya. So, apa yang kita boleh buat, kita orang Islam yang ada di Malaysia, yang saya rasa macam kalau kita tak mampu untuk ke sana, kita doa banyak-banyak. Ya, jangan lupa setiap solat kita, setiap sujud kita, masukkan doa untuk apa orang kata saudara mara kita di Palestin. Seperti yang anda lihat, ramai yang berhimpun menunjukkan solidariti, sokongan kepada rakyat Palestin, dan hari ini jugalah kita dapat lihat bukan kira agama, bukan kira kaum, bukan kira bangsa, tapi mereka tetap bersatu dan menzahirkan sokongan kepada rakan-rakan saudara mara di bumi Palestin. Lihat, kita sentiasa mendoakan kemenangan buat rakyat Palestin dan kita akan sentiasa bersama dengan Palestin. Syairul Islam, RTM. Allah. Baik, sungguh luar biasa sebenarnya. Fenomena yang sangat-sangat hebat apabila masyarakat Malaysia dapat berkumpul seramai lebih kurang 20,000 orang membanjiri Azhar Arena untuk kita bersolidariti bersama dengan rakyat Palestin di sana. Dan Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah menzahirkan yang kita tidak perlu takut dengan kuasa luar. Tak perlu takut. Ya. Jadi kita sekarang ini akan kita berhenti berehat seketika dan pelbagai perkongsian kita akan beri kepada anda selepas ini. Teruskan bersama kami dalam Sweet Sikit Jangan Sentap. Bertemu selepas ini. Bagi terus menggalakkan wanita untuk kembali bekerja, galakkan cukai bagi wanita untuk kembali bekerja, dilanjutkan sehingga 31 Disember 2027. Had pengecualian cukai pendapatan ke atas allowance penjagaan anak yang diterima oleh pekerja atau dibayar terus oleh majikan kepada pusat jagaan kanak-kanak ditingkatkan daripada RM2,400 kepada RM3,000. Setiap hari saya menangis. Bila tengok je dekat Instagram, dia macam automatik kan. Bagi saya, kita banyak-banyaklah berdoa. Sebab Allah tu maha mendengar, lagi maha mengetahui, maha mengasihani. Allah akan
bantu setiap umat Islam yang ditindas, dan doa-doa kita adalah doa-doa yang insya-Allah boleh membantu. Kan tapi kita tak tahu bila. Cuma doalah dan terus berdoa. Sekarang ni memang berlega-lega di social media. Kita buka social media, kita nampak betapa ramainya rakyat Palestin terkorban di sana. Saya sebagai ayah seringkali ternampak mereka budak-budak anak-anak kecil yang terkorban di sana. Jadi sampai macam tak sanggup dah nak tengok social media sekarang ni, sebab yang terkorban tu terlalu banyak dan kita di sini macam tak mampu nak buat apa-apa kan. Dan kalau kita bayangkan benda ni terjadi pada anak-anak kita kan, ibu ayah kita, of course perasaan tu tak dapat dibayangkan. Jadi itu yang kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mendoakan yang terbaik lah untuk rakyat-rakyat Palestin sana. Ya. Bila anak-anak yang kecil tidak berdosa dibunuh, ini sangatlah tidak ada peri kemanusiaan. You have no humanity in your you melanggar human right. You melanggar human right. You tak ada nilai insan sesama manusia. You are not a human. You don't deserve this world. Actually, you don't deserve this world at all. Sebagai seorang bapa kepada 4 orang anak, apabila melihat anak-anak yang terkorban dibom, tangan hancur, kaki hancur, kepalanya berdarah dan sebagainya, kita membayangkan bagaimana anak kita kalau disepak pun kita dah marah. Bayangkan kalau anak kita terkulai tangan dia, hancur kaki dia, apa perasaan kita? Jadi saya nak sarankan rakyat Malaysia, ibu bapa semua, banyakkan berdoa supaya anak-anak di Gaza yang telah pun dibom, kita doakan dia syahid insya-Allah. Yang masih lagi bernyawa, yang masih lagi selamat, kita doa supaya Allah selamatkan mereka, supaya mereka boleh jadi sebahagian daripada pembela-pembela di masa depan. Sebab kita tahu kehidupan orang di Gaza, di Palestin ini tidak pernah henti daripada berperang, sebab mereka mempertahankan Gaza, mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Dari generasi ke generasi, anak-anak yang lahir sebagai anak Palestin, terutama di Gaza, lahir tanpa ada sebarang dosa namun menjadi mangsa kepada krisis dan juga kezaliman, kekejaman yang dikenakan ke atas mereka hanya sebagai kerana mereka itu lahir di tanah dan juga berdarah Palestin. Nyawa anak-anak kecil ini tidak bersalah dan mereka, generasi yang akan datang, generasi hari ini dan generasi yang akan datang, anak-anak Palestin ini seharusnya they deserve a better future. Mereka seharusnya kita berikan hak untuk hidup dengan aman, mendapat kehidupan yang baik, pendidikan, membesar dan sebagainya. Bukannya terkorban menjadi mangsa berdelan peluru-peluru dan juga bom-bom oleh terutama sekali rejim Israel. Baik, bertemu kembali. Cuit sikit jangan sentap. Saya melihat video tadi. Datuk Seri Siti Nurhaliza merupakan artis yang paling ramai pengikut di Instagram khususnya. Pun diancam semua videonya dipadam dan sebagainya. Riyad Hamzah juga bukan saja dipadam atau semua hilang terus. Tapi sedikit pun tak gentar, tak takut terus berkongsi. Mungkin dia boleh kongsikan perkara berkenaan. Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mungkin ada yang berkira-kira lagi lah untuk menggunakan apa saja platform yang mereka ada. Pengaruh semua. Ya, tak mungkin ada yang takutlah nanti kerana ini periuk nasi. Allah, bagi saya betapa sempitnya pemikiran seseorang bila mereka berfikir dan mengatakan takutlah nanti disekat, di-ban dan sebagainya. Hilang tu kita boleh buat lagi. Namun maruah kalau dah hilang sekali takkan dapat ditebus ganti lagi. Mana maruah kita sebagai seorang Muslim? Takut tak ada job, takut nanti kena ban. Benda tu boleh buat balik. Saya alhamdulillah, saya mula-mula pun saya rasa agak terkilas sebab ialah kan tanpa apa-apa amaran tiba-tiba kena ban. Macam tu saja. Walaupun apa yang saya kongsi tu mungkin adalah beberapa tu yang agak orang kata keras, tapi kebanyakannya macam yang tadi yang Cikgu cakap kan, yang comel-comel, cakap kata-kata orang kata motivasi dan sebagainya, tapi itu pun dia orang dah cuak. Habis semua. Saya dah baru buat TikTok tahun ni lepas raya haji hari tu. Baru dekat 60,000 dah kena ban juga. IG last year, TikTok baru ni. Yang ni pun dah kena amaran. Saya tak boleh live lah dekat IG yang baru ni. IG baru saya tak ramai sangat lah, 100 lebih ribu je. Dulu tu dekat 700,000. Tak juta-juta macam Tok Tin. Namun itulah
sedikit yang kita rasa kalau ada apa saja apa kita akan sentiasa fikir, ya Allah, takkan setakat doa je. Memanglah doa apa tu waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, doa silahul mu'min benar. Tapi jangan doa tanpa kita usaha. Kita ada usaha. Apa yang kita mampu dari sini, kita memang tak akan mampu nak pergi sana. Tak akan ada mungkin kat sini ya Allahu Akbar berani. Namun percayalah, kita ni kalau cakap je berani, namun bila ada kat sana kita tak akan berani. Kalau tidak ada iman yang kuat, kita tak akan berani. Sebagaimana orang-orang di Palestin yang dah bertahun-tahun diganyang, ditindas, namun mereka tetap berdiri teguh mempertahankan Palestin. Walaupun pelbagai teknologi terkini dalam bidang ketenteraan yang diacukan kepada mereka oleh pihak Zionis, mereka tetap teguh. Itulah kehebatan diorang. Waktu kita kat sini, senjata kita doa kita, usaha kita apa. Okey, kita ada Instagram, cara ada kita. YouTube, ada apa saja. Sembangkan kesedaran. Ya, ni lepas kita settle insya-Allah live ni, ada satu demo di Masjid KLCC. Pergi sana, kita tunjukkan solidariti kita. Tak mampu buat apa-apa, kita datang menyatakan kebersamaan kita, sokongan kita, cinta kita pada agama kita. Kita pergi buat apa saja yang kita mampu. Walaupun hanya sekadar dapat pakai baju warna merah, hijau, hitam, putih, silakan. Buatlah. Itulah satu create awareness creation, ataupun kita mencipta ataupun create awareness untuk orang tahu Palestin sedang diuji. Kita ni takkan diam saja, tak buat apa-apa. Berdosa kita. Ustaz dah kata tadi, berdosa, hilang iman kita kalau kita tak buat apa-apa. So this is the time, this is now tak ada masa lagi. Fokus sekarang. Saudara kita sedang diganyang. Usaha itu mungkin nampak kecil tapi besar impaknya kepada mereka di Palestin. Sangat-sangat besar. Dan kalau kepada Cikgu Zaid sendirilah berlaku juga perkara yang sama apabila grupnya di ban, kan? Boleh kongsikan perasaan ketika itu dan kenapa kita teruskan, jangan kita berhenti ketika ini? Ya, memang mula-mula tu rasa macam terkilan jugalah sebab lama benda tu. Saya bina benda tu dah grup Roblox tu 3 tahun. Daripada bersatu kumpul, bukan niat pun tapi untuk memudahkan bila kita nak buat event apa semua, tapi tiba-tiba hilang macam tu. Alasan tak munasabah, dia kata gambar tu ganas. 3 tahun sebelum ni dia saja mencari alasan. Sebelum ni akaun saya yang Roblox pun hampir ni, mungkin kami dah bincang dengan tim kami ni, kita akan cuba strategi yang lain. Macam map tu sendiri pun dah cari dah tak jumpa. Tak jumpa dah. Tapi tak apalah, insya-Allah walaupun kita hilang benda tu, jangan kita hilang iman kita. Kita akan buat yang terbaik, kita akan cuba lagi lah cari jalan macam mana, saluran mana yang kita boleh sampaikan. Walaupun usaha tu macam sikit, kita akan cuba buat yang terbaik sebab itu je lah yang kemampuan dan kebolehan kita buat dekat mana Allah letak kita, kat situlah yang kita berjuang dengan cara kita kan. Berjuang insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz Zifan tanya juga walaupun kita perlu berikan sokongan, solidariti, tetapi dalam Islam pasti ada garis panduannya supaya kita tak terlalu keterlaluan ekstremis. Mungkin boleh kongsikan perkara ini. Baik, dalam Islam itu sendiri, apabila kita melihat tentang situasi perkara yang melanggar fitrah manusia, kita kena tengok apa yang perlu kita buat. Satu ialah jiwa manusia tak lain tak bukan kita akan merasai keperitan seperti mana orang yang sakit. Kalau orang tu gembira, kita akan turut gembira. Melainkan kalau orang tu gembira, kita rasa sakit hati. Itu masalah sakit dalaman. Bukan sakit orang lain lah, sakit kita sendiri. Dalam situasi ini, apa yang perlu kita buat ialah kita kena bersama. Tapi sejauh mana kita kena bersama? Pertama, macam Yat dan juga Cikgu Zaid kata tadi, apa juga kemampuan yang ada kita gunakan. Guna tu maksudnya apa yang ada pada kita, milik pada kita, kita jadikan sebagai satu platform untuk disampaikan. Dalam situasi yang sama juga, bukan hanya sampai cari benda yang betul untuk kita timbulkan satu nilai kesedaran atas dasar kita sebagai manusia. Di samping yang kedua, agama lah. So agama ni, walaupun kita katakan contoh macam berlaku isu Palestin ni, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bukan hanya sekadar isu Islam sahaja. Dan kita kena tahu bahawa tamadun bumi Palestin itu sendiri, dia ada 3 anutan agama yang menjadi tumpuan seluruh dunia daripada dulu lagi. Islam, sebab di situ adalah kiblat pertama kita, Masjidil Aqsa. Kedua, kena tengok pula dari sudut Yahudi. Yahudi dia kata di situ adalah Ma'bad Sulaiman ataupun Tomb of Sulaiman yang dulu Nabi Allah Sulaiman dengan Nabi Allah Daud ada di sana. Kemudian tengok pula dalam kepercayaan orang Nasrani, mereka menyatakan bahawa di sana ada Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi di situ tempat tumpuan 3 agama, tetapi tidak menjadi perselisihan dan juga pertelingkahan daripada dulu lagi. Cuma apabila ada unsur-unsur yang timbul, akhirnya berlaku seperti tadi. Maka yang kedua saya nak pesan kepada kita supaya jaga dalam diri kita sendiri. Jaga batas-batas dari sudut pertama, kata-kata. Kadang-kadang kata-kata yang keluar sama ada bertulis ataupun daripada lisan, keluar daripada diri kita yang sampai kita mencela, menjatuhkan, mengaibkan ataupun merosakkan hubungan kita sama manusia. Tetapi apabila dari sudut yang tadi, kebenaran. Walaupun benda itu memang susah untuk kita sebut,
kena nyatakan. Walaupun sampai tahap Instagram, YouTube dan segala apa platform kita di blog dan sebagainya, peranan kita ialah qulil haq walau kana murran. Berkatalah benar walaupun benda tu perit, walaupun susah. Kena sebut dan kena nyatakan. Bukan untuk kita kata, oh saya sebab saya influencer, saya kena jaga saya punya follower saya. Bukan, kita kena jaga kebenaran. Sebab qulil haq tu, siapa pun kita kena sebut. Yang kedua, sahabat rahimakumullah sekalian, kalau boleh jangan sampai kita mencari sesuatu unsur fitnah ataupun perkara yang tidak tepat yang akhirnya boleh menjadi balik backfire kepada Islam itu sendiri. Sebab tu Islam ni dia letak kepada benda qulil haq, berkata benar. Yang kedua, pastikan benda itu pun benar. Supaya dua-dua pun selari pada satu landasan. Itulah anjuran dan juga ajaran agama Islam yang perlu kita patuhi supaya kita menjadi seorang manusia yang betul-betul bermanfaat dan juga memberi kebaikan kepada semua pihak. Kita akan berat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Cuit sikit, jangan stop, jangan ke mana-mana. Dan kita harus sampaikan kepada kawan-kawan kita, baik orang Islam atau orang Cina atau India, Sabah atau Sarawak, isu ini isu bersama. Sampaikan kepada mereka mengapa kita suarakan dengan begitu lantang. Kerana orang mati dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, rumah dibedil, dimusnahkan, rumah sakit dirobohkan. Mana mungkin kita bicara dengan aman dan tenang? Saya dikritik sekarang, mula diserang oleh beberapa kalangan Eropah, Amerika Syarikat dan tentunya Israel. Saya beritahu, selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Saya beritahu, don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people in their struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah. Bagi mendalami nilai Universal Ekonomi Islam, kerajaan menyediakan RM20 juta bagi merancangkan kajian serta kreativiti dan inovasi ekonomi Islam. Dan ini termasuk pusat pendidikan keuangan Islam antarabangsa dengan penglibatan MIFC dan industri. Berapa punya lama lah kau? Bagilah salam. Dalam bilik ni kau buat lama-lama buat apa? Buat aku ke? Oh, iyalah. Sibuk lah. Kenapa Tak ada macam ni. Kau dah menerima yang dana Palestin tu? Taklah. Kau ajak orang lain. Aku bukan ada banyak duit sangat pun. Bukannya suruh derma banyak-banyak. Sikit je dalam $10 ke RM1 ke. Takkan tak ada kau ni. Malaysia ni ada berapa rakyat Malaysia? 50 juta. Kalau 50 juta seorang RM1, engkau bagi RM1 dah dapat 50 juta RM1. Apa macam ni? Kalau kau takut nak menerima, kedekut nak menerima, kau bagi satu lagi option. Apa ni? Tak payah keluar duit. Apa? Bagi kau punya masa dengan tenaga je. Kita pergi ke perhimpunan. Tanda sokongan kepada rakyat Palestin. Aziata Arena tu jam tau. Apa masalahnya? Kau ni duit tak nak. Kedekut. Yalah, ramai masa lagi pun kedekut. Di antara... Wah, senang hati kau. Senanglah hati. Dah ada tulisan lah yang aku cakap tu. Kenapa ni? Iyalah, Derma. Kau ni takkan itu nak kira RM1 pun tak nak, Derma. Kau ni buat lupa. Derma tu, ya Allah, kau ni tak habis-habis lagi kenapa? Kau ni makan persen ke apa ni? Banyak lagi aku nak kena bayar ni. Bulan ni saja defisit. Minta orang lain. Tak payah buang tenaga, minta orang lain. Sekarang ni aku nak tidur. Okay? This is my sleep time. Good night. Wah. Kaulah satu. Kau ni besok kau sakit tak ada orang nak derma kan kau tengok lah. Allah, nanti pandai aku cek duit. Terkejut saya, Cik. Apa benda ni? Bukan untuk kau. Lepas tu? Ini untuk tabur Palestin.
Makcik tak dapat nak pergi tu perhimpunan tu. Kau tolonglah makcik hantar tu duit tu kat dalam tabung. Saya pun tak menerima, Cik. Boleh? Cuba. Cik, saya cuba. Okey. Kenapa makcik tu percaya aku? Aku pun tak bersedekah. Makcik tu kerja cleaner pun mampu untuk bersedekah. Aku ni pangkat tinggi. Gaji RM100,000 pun tak nak sedekah lagi. Aku kena berubah. Aku kena berubah. Baik, kembali bersama kami dalam Cuek Sikit Jangan Sentap. Itulah sikit saya kami bukan kepada anda tentang patutnya kita kena bagi kongsikan rezeki kita kalau kita berkemampuan. Jangan kita kedekut. Ini tak perlu kita sebab itu sekurang-kurangnya yang kita boleh lakukan sekarang. Dan kita kena panjatkan doa. Hafiz nak tanya, kalau saya nak jadi orang yang kuat macam orang Palestin, saya nak kena buat apa, Pak? Betul. Itu yang kita nak tanyakan kepada Ustaz dan juga Yat yang pernah berada di sana. Apa sebenarnya yang kita boleh belajar daripada rakyat Gaza dan Palestin khususnya ini? Mereka sangat kuat Macam mana? Kalau saya sepanjang saya di sana lebih kurang dalam seminggu, saya ambil satu je. Di antara kriteria untuk dipilih sebagai tentera Brigade Izzuddin Al-Qassam, pertama, dia akan dinilai dengan solat subuh berjamaah di masjid. Selama lebih kurang 2 bulan. 2 bulan akan dipantau. Solat subuh berjamaah. Kita solat subuh Jumaat, Sabtu, Ahad, itu pun kadang-kadang culas. Tambah-tambah tiap-tiap hari. Yang kedua, solat 5 waktu dalam tempoh lebih kurang 30 hari ke 60 hari. Maksudnya 2 bulan lagi. Tengok penuh untuk sembahyang. Yang ketiga, mesti kena hafizul Quran. Masya-Allah. Itu syarat dia. Sebab tu bila tiap-tiap kali lepas sembahyang, saya duk tengok budak-budak berlari. Berlari di mana? Macam kita punya lah kan. Ni budak-budak. Rupanya bukan berlari saja. Pi tiap-tiap tiang di masjid tu ada tok-tok guru depa. Ada ustaz-ustaz dia tunggu dah baca Quran. Insya-Allah. Yang tua-tua ni duduk seorang-seorang tu baca Quran. Rupanya betul jiwa mereka dengan kekuatan Quran. Kemudian tengok pula daripada santunan. Setiap mereka ni yang jumpa kita bagi salam. Kita jumpa orang, tengok dulu. Atas bawah, kenal bagi salam. Tak kenal. Kan? Senyum pun tak. Dia orang jumpa kita, saya pergi sana. Bayangkan kita dengan kameraman, dengan seorang, dengan kawan ni. Daripada jauh lagi. Assalamualaikum. Ya walad. Min aina anta? Kita pun ana Malaysia, nahnu Malaysiun. Nahnu min Malaysia. Mari duduk. Dia ajak kita bersembang. Jadi kita malu. Lepas tu pula setiap apa yang dia bagi makan, dia jamu untuk kita. Sedangkan kalau dia tengok dari sudut tadi, dengan ekonomi dan juga penindasan yang berlaku, mana ramai datang duit yang banyak ni. Boleh belanja kita. Jiwa besar. Seperti mana Nabi mengikram duyuf, memuliakan tetamu. Jadi saya fikir-fikir balik, Allah, rupanya tak ada di kalangan kita ni, hilang sikit. Tak apa, kita ambil peranan bahawa Quran jangan tinggal, sunnah Nabi jangan diketepikan. Itu antara yang saya boleh ambil intipati sepanjang saya duduk lebih kurang seminggu. Supaya saya sampai kepada sahabat nak jadi kuat macam orang Palestin, Quran dan juga sunnah Nabi. InsyaAllah. Yat, secara ringkasnya, Yat. Allah Masya Allah, saya kan just nak kongsi betapa unik, istimewa dan kuatnya, Masya Allah, tabarakallah, orang-orang di Palestin, khususnya di Gaza tu. Satu hari ni kita orang ada lawatan di perkuburan Syahid Brigade Al-Qassam. Masa tu bas parking agak berjarak, taklah dekat tak jauh, sederhana lah. Daripada dalam bas lagi dah terbau haruman kasturi. Saya ingat kan ada orang spray perfume. Wallahi saya macam tak tahu tau. Yang kami akan stop di perkuburan para syahid, syuhada kan. Jadi macam bila saya tanya, siapa spray perfume? Dia orang kata, bukan, ini bukan perfume. Ini adalah wangian kasturi dari mereka yang syahid, para syuhada yang baru. Masa kami sampai baru saja habis fasa perang, skala sederhana. So masa tu memang ramai yang baru di orang kata kebumikan. Subhanallah, itu satu yang memang pengalaman saya tak pernah jumpa, tak pernah dengar, dan itu saya alami sendiri. Rezeki saya lah di bumi Palestin, bumi para anbiya, bumi Syam. Takbir, Allahu Akbar, subhanallah. Baik, perancangan Cikgu Zaid sendiri selepas ini, bagaimana kemudian berikutnya? InsyaAllah. Baik, bismillah. Seperti yang kita tengok tadi, yang dah terzahir dah. Walaupun video yang kecil tu pun dah boleh orang kata membuka mata seluruh dunia kan. Maksudnya usaha yang kecil yang kita buat tu pun sebenarnya boleh bagi kesan kan. Yang saya nampak macam tu dah cerita tentang Brigade Qassamnya ke situasi kat sana. Saya nampak lebih kepada macam mana ibu bapa boleh didik anak-anak kan, pendekatan. Dan anak-anak ni memang budak lah, kerja dia main je kerja kan. Tapi daripada situ dia
daripada platform Roblox tadi, daripada platform permainan tadi pun boleh ajak anak didik pelan-pelan untuk dekat pada community tu lah. Sedaran boleh juga guna untuk platform game tu, boleh guna untuk pendidikan kan. Jadi boleh muka perhatian lah pada seluruh dunia supaya sisi nampak yang baik benda lah, ni kan? sisi yang baik, yang positif. Okay, boleh diteruskan lagi. Mungkin dah ada, mungkin dah, saya tak tahu, pihak sekolah pun mungkin dah ada dah guna platform ni untuk menyebarkan kesedaran. Tak semestinya untuk isu Palestin saja. Sebab sebelum ni pun kami pun dah buat juga, macam Maulidul Rasul pun kita pernah buat, takbir raya pun kami pernah buat sebenarnya. Cuma tak viral lah. Saya tak viral lah. Inilah waktunya. Dah viral dah. Dah viral dah. Dah video tu pun dah naik balik dah. Sebenarnya. Jadi mungkinlah ni salah satu yang boleh zaman sekarang ni dah makin maju. Betul. Kan platform tu pun dah boleh dimanfaatkan untuk mendidik masyarakat. Itulah rahsia Allah yang kita tak tahu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Nabil, Yat dan juga Cikgu Zaid atas perkongsian. Semoga kita semua ini, termasuklah cameraman, penerbit, semua yang bekerja ini diterima sebagai satu perjuangan dan juga niat kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza khususnya, insya-Allah. Kita juga ingatkan jangan pernah kita berdiam diri. Teruskan perjuangan kita sekarang ini bersama dengan mereka di Palestin. Terima kasih kepada anda semua menonton rancangan kita hari ini bersama Move Palestin. Kita bersolidariti dan teruskan suarakan hak kita dan juga insya-Allah kita akan bersama Palestin selamanya, dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka, insya-Allah. Saya Rifat Syamil Sutiawan. Saya Hafiz Hasan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Allahu Akbar. Masya-Allah.